Kita akan bersama dengan dua orang tetamu kita, penerima Anugerah Hari Belia Kebangsaan bagi tahun 2022. Kita bersama dengan penerima Anugerah Belia Cemerlang, Dr. Muhammad Hilmi Baihaqi bin Haji Awang Yusof dan juga Awang Agus bin Muslim, seorang penerima Anugerah Projek Cemerlang untuk Belia. Assalamualaikum dan selamat datang kita ucapkan kepada orang pagi. Waalaikumsalam. Sehat harian Alhamdulillah. Dan di kesempatan ini juga saya dan juga Hani merakamkan ucapan tahniah setinggi-tingginya kepada bis kita berdua dan pastinya juga ianya merupakan satu penyuntik semangatlah untuk belia-belia kita ni di Brunei ya. Walaupun apapun bidang yang diceburi, yang pastinya orang kita ni membuat satu-satu hal itu dengan bersungguh-sungguh dengan nawaitu yang jelas ya. Baik, Dr. Muhammad Hilmi Baihaqi dan juga Agus Muslim, nama yang sudah dikenali setelah diumumkan sebagai penerima bagi beberapa kategori anugerah Hari Belia pada 9 hari bulan Ogos lalu Hani ya. Mungkin ada yang akan mengenali kalau macam umpamanya Dr. Muhammad Hilmi Baihaqi, saya percaya di kalangan mahasiswa dan mahasiswi di universitinya akan pasti mengenali. Mungkin penonton kita ni juga ingin mengenali doktor secara lebih dekat, secara mukadimah, introduksi sedikit, doktor. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Sarina dan Hani. Saya penglibatan saya dalam belia ni kalau akan saya ceritakan sedikit, bermula daripada belia masjid tahun 2000. Pada masa itu masih menuntut dan setelah menuntut sehingga ke peringkat Maktab Duli, ada juga mengikuti program-program cuma menjadi peserta peserta dalam forum, seminar-seminar yang diadakan. Jadi setelah memasuki peringkat universiti pada 2007, saya alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh pihak Universiti Brunei Darussalam untuk menjadi wakil panel dalam satu forum hijrah anjuran KUPSB dulu 2007. Dan pada masa itu memanglah kita punya saingan dengan institusi pengajian Islam sangatlah mencabar. Dan alhamdulillah dengan tidak semena-mena pada program tersebut saya dianugerahkan sebagai panel terbaik. Ya. Jadi daripada sana terbuka hati untuk dan merasa yakin untuk bercakap di hadapan orang ramai. Dan daripada tahun 2007 itu sebagai sarjana mahasiswa program matematik dan fisika sebenarnya. Dan daripada menjadi panel terbaik forum hijrah itu, alhamdulillah daripada sana saya dijemput oleh rangkaian Nur Islam dalam program 3 tahun radio Suara Belia. Dan setelah itu, setelah lulus dalam peringkat sarjana muda dalam pendidikan matematik dan sains, saya mengambil jurusan keagamaan supaya insya-Allah diberikan tauliah oleh Majlis Agama Islam untuk memberikan kuliah-kuliah. Jadi daripada tahun 2013 alhamdulillah saya diberikan amanah untuk mengajar kuliah-kuliah kitab turas di Masjid Kampung Sungai Hancing daripada 2013 sehingga sekarang alhamdulillah. Dan program-program itu saya kendalikan pada masa ini di dua masjid, satu Masjid Kampung Sungai Hancing daripada 2013, satu lagi Masjid Umar Ali Saifuddin daripada 2020. Dan di samping itu juga saya juga alhamdulillah sebagai ahli dalam bidang sukan karate do bagi Persatuan Shotokan juga aktif daripada tahun 2005 dan daripada sehingga sekarang. Dan alhamdulillah saya telah juga diberikan kepercayaan untuk melatih dan mengurus kelab karate do semasa saya bertugas di KUPSB. Dan alhamdulillah pelajar-pelajar yang daripada mahasiswa daripada sana tu ada juga sudah mewakili negara di peringkat-peringkat tertentu. Jadi alhamdulillah lah itulah sedikit sebanyak
sehingga saya menjadi pensyarah 2015. Baik, jadi itulah sedikit sebanyak latar belakang perjalanan penglibatan Tuan Doktor di dalam pelbagai bidang, bermula dari bidang akademik dan juga bidang keagamaan, dan ada juga dikongsikan tadi mengenai dengan karate do. Jadi ingin Ketani ketahui juga mengenai dengan latar belakang Tuan Agus, dan ingin Ketani ketahui penerima anugerah projek Cemerlang untuk belia 2022. Jadi mungkin boleh dikongsikan sebagai mukadimahnya latar belakang Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Muslim. Saya merupakan founder dan CEO Nextech Cloud Technology Sinar Berhad. So jadinya saya sendiri berkecimpung dalam bidang keusahawanan sejak tahun 2015. Yang mana ini one of the initiative dari Darussalam Enterprise yang mana kami incubated di sana for several years. And alhamdulillah during that period itu kami ada being recognized locally sama regionally juga, memenangi beberapa awards, di salah satunya di ASEAN Business Award di Thailand 2019. Selepas itu from incubated, alhamdulillah masa ni kami nyorang graduated daripada inkubasi itu. Masa ni kami alhamdulillah sudah 2 tahun orang graduated, yang mana kami mampu berdikari sendirilah, di mana macam membayar sewa sendiri, everything sendirilah kira-kira, alhamdulillah. And masa ni we have about 15 locals yang working with us, and masa ni syarikat kami sedang berada dalam tahap ekspansi ke luar negara juga, alhamdulillah. So jadinya sedikit sebanyak syarikat kami ini orang dibuat oleh orang-orang kita ni sendirilah. Jadinya saya masih ingat masa 2015 itu saya dengan rakan-rakan saya, orang tidak ada business model. It's more on passion, mencari tempat di mana yang free untuk membuat kerja. And dari sana the hardest part jadi usahawan ini mendapatkan klien pertama. That's the hardest part. But once the hardest part itu nyerang klien pertama itu dapat, semuanya alhamdulillah senang. So itulah sedikit sebanyak mengenai diri saya. Yes. Dan ketika menjadi sebahagian daripada peserta inkubasi untuk DARE itu, rasanya pada ketika itu ada juga diberikan, kerana Ketani faham sebelumnya DARE ini ada memberikan grant untuk membantu pengusaha-pengusaha yang di bawah pimpinan ataupun penyelidikan mereka. Macam mana? So during our our period, because 2015 sampai 2019 itu ada pertukaran manajemen. Jadinya during kami punya period, because kami memenangi anugerah Ignite 2015, yang mana membolehkan kami untuk berinkubasi di sana. Jadinya privilege yang diberikan di sana salah satunya adalah tidak diberikan upaya membayar sewa lah. Jadinya sendiri kami nyorang membuat bisnes model sendiri, membuat inovasi sendiri, mencari klien sendiri. Dan if sekiranya we need help in term of finding investor or connection to certain stakeholder, they will be helping us. Yes, but those yang wanted to kirakan getting any grants, they also provide that option. But during our time, alhamdulillah, nyorang we wanted to try ourselves, and alhamdulillah without grant we are able to nyorang bergerak dan berkembang. Jadi itu sedikit sebanyak mengenai dengan perusahaan teknologi yang telah pun diusahakan sendiri oleh Tuan Agus. Ya. Dan salah satu daripada projek yang telah pun dihasilkan adalah projek Blood Card ini yang telah pun memenangi anugerah tersebut. Jadi projek Blood Card inilah yang juga menobatkan Agus Muslim sebagai pemenang projek belia, projek untuk belia untuk sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Kita ni berbalik kepada Dr. Baihaqi. Kita ni ingin mengetahui, tadi dikongsikan semasa menjalani pengajian di bidang ataupun di peringkat sarjana muda, mengambil jurusan ataupun program matematik dan juga fizik kan. Tetapi apabila melanjutkan ke peringkat sarjana, menjurus kepada bidang keagamaan. Mungkin dapat bercerita, walaupun tadi ada dinyatakan secara ringkasnya kita mau mendalami yang kita bidang keagamaan itu, tapi kalau dilihat di sini kesinambungan kedua-dua jurusan ataupun program ini dan perkembangan yang doktor juga rasai pada masa inilah yang boleh menyumbang kepada komuniti belia kita ini.
sebenarnya di antara yang membuka mata dan minda kita pada ketika itu ialah pengisytiharan Ketua Tuli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah untuk menjadikan Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir pada tahun 2007. Dan jadi masa sebagai seorang mahasiswa melihat apa definisi negara zikir ini, dan dilihat daripada sana dan ada juga merasakan bahawa kita sebagai golongan atau pelajar-pelajar sains ini mesti juga sedikit sebanyak menyumbang kepada pembangunan ilmu, khususnya dalam pembangunan agama. Jadi setelah melihat titah tersebut, itu sebagai satu ledakan motivasi untuk mendalami ilmu agama. Dan di antara kalau dilihat program matematik dan fizik sana, di antara yang faktor yang menyebabkan saya untuk berkecimpung dalam bidang keagamaan ialah setelah melihat atau membaca buku-buku mengenai dengan sejarah tamadun Islam, dan di sana dilihat, masya-Allah, ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, mereka bukan sahaja pakar dalam bidang ilmu tafsir, menulis tafsir-tafsir yang berjilid-jilid, tapi mereka juga sebagai ahli astronomi, juga ahli falsafah. Jadi daripada sana ini yang diantara faktor utama kenapa perlunya kita ni mempelajari sejarah Islam, bukan sahaja dari segi sumbangan sumbangan tokoh-tokoh Islam dahulu, tapi melihat kepada impak. Dan di sana dilihat zaman keemasan Islam itu memainkan peranan penting di dalam pembangunan Eropah. Tanpa ada Al-Khawarizmi, Eropah tidak akan dapat bangun dengan sains dan teknologi tanpa ada belajar kod misalnya. Itu di antara sumbangan-sumbangan yang menarik. Jadi dengan adanya kelulusan dalam pengajian dalam peringkat sarjana dan alhamdulillah sehingga peringkat PhD, alhamdulillah saya telah diberikan kepercayaan untuk memberikan kuliah-kuliah umum dan secara mingguan, secara berkala melalui televisyen dan radio. Dan alhamdulillah ini merupakan satu nafas baru bagi belia-belia di luar sana bahawa pelajar-pelajar yang bukan daripada aliran keagamaan atau aliran Arabic stream kalau kita katakan, juga boleh mampu menyumbang kepada pembangunan agama dan seterusnya. InsyaAllah kita ni sama-sama dapat merealisasikan Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Negara zikir dan menerusi sejarah Islam di dalam bidang matematik dan juga fizik. Menarik minat beliau untuk menceburi diri dalam bidang keagamaan. Dan kalau kita ni amati bersama, sebenarnya segala mata pelajaran ilmu yang kita ni belajar, kalau kita ni dalami, sebenarnya ada intinya yang boleh mendekatkan diri kita ni juga. Tetap relevan untuk diadaptasi dan diaplikasi dalam kehidupan pada masa ni. Dan itu juga sebenarnya yang diusahakan dan diteruskan, diterajui oleh Agus sendiri ni dalam bidang Agus mungkin juga untuk Agus boleh berkongsi antara lain pencapaian-pencapaian selain daripada blood cut mungkin sebelum Ani juga pencapaian dari segi menyertai pertandingan, kerana saya difahamkan ada beberapa pertandingan juga di Thailand turut memenangi. Yes. Dapat diterangkan. So for blood cut ini, semasa kami membuat blood cut ini, kirakan we are trying to solve the blood donation punya blood issue, blood shortage. Jadinya saya dan rakan-rakan di dalam syarikat memikirkan bagaimana caranya untuk mensolve blood donation punya problem ini, to ensure that negara kita ni dapat menyerang menyimbangi stok penerimaan darah tu. Jadinya bukan sahaja kami nyorang membuat demo with hospital, tapi kami juga mentest idea kami itu di kompetisi lokal dan luar negara. Contohnya macam kalau lokal, macam BIKTA, we won BIKTA 2 kali, 2016 and 2017, and also we won second place in ASEAN Impact Challenge in Malaysia.
and ASEAN Business Award di Thailand 2019 merupakan salah satu yang orang kami pun indah expect juga, pasalnya ia dinilai oleh juri-juri ASEAN. Ya. Jadinya apa namanya tu, sebelum penilaian itu ada juga dari macam PwC, PricewaterhouseCoopers menginterview kami juga sekian-sekian, and tiba-tiba we were invited to Thailand that bis kita dikendaki untuk datang hadir. I was sitting there and Indah wearing suit, I was wearing batik, and tiba-tiba kena panggil nama. Yeah. So it was very spontaneous. To be honest, there is no informing dari email, nada call, nada. They were just asking kami untuk datang ke sana, invite saja, a dinner, tiba-tiba suruh berqueue, won. So it was something yang shocking lah. That's why kalau kita melihat ada gambar itu, 2019 ada gambar tersebut kita dipaparkan pada tahun 2019 menerima penganugerahan bisnes ASEAN. Best Digitalized MSME. Best Digitalized MSME. Yes, in ASEAN. Jadi mungkin boleh diketahui adakah ia mengenai dengan projek Black Card ataupun projek yang lain? Ianya merupakan projek Black Card. Jadi sebelumnya we were kirakan kena contact by someone from Japan and also dari Thailand, which is the PricewaterhouseCoopers tu ada siri siri interview. And then lepas itu, kalau Indah silap saya juga, Darussalam Enterprise ada memasukkan nama kami juga. Jadinya during that time itu, we don't know what is this competition all about. Yeah. But what we know, ia kena nilai oleh juri-juri ASEAN. Jadinya saya dipahamkan, diorang mengumpulkan syarikat-syarikat di Brunei, di Indonesia, and sekian-sekian. Then diorang shotkan and eventually come out with warna itulah kirakan. So ada 4 syarikat dari Brunei yang memenangi different kategori. Pada ketika itu. Kalau kami sendiri MSME, dia teknologi lah kirakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Dan tidak mustahil orang bertitik tolak juga kepada penganugerahan di Thailand pada tahun 2019 itu aplikasi atau Black Card itu boleh saja digunakan di luar negara selain daripada ASEAN kan. Ini merupakan satu jaringan keterbukaan network dan peluang bisnes satu semakin berkembang, mudah-mudahan terus maju. Dan untuk Dr. Hilmi Baihaqi, ada beberapa sisipan gambar mungkin dapat bercerita. Ini kalau dilihatnya doktor dalam kelas ni dapat diceritakan. Ini adalah pengalaman diberikan amanah untuk sebenarnya ini masa saya membuat pengajaran di Temple University Philadelphia. Ini adalah menerusi program AS ASEAN Fulbright program yang mana alhamdulillah pada tahun 2019 saya telah dianugerahkan menjadi sarjana jemputan mewakili ASEAN. Dan memang Brunei Darussalam secara tidak langsung ke Amerika Syarikat untuk menjadi sarjana jemputan. Pada asalnya ia adalah merupakan satu grant penyelidikan dan alhamdulillah bukan saja yang hujungnya bukan saja membuat penyelidikan, tetapi alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk mengajar subjek Islamic Studies di sana. Jadi bagi saya mengambil ini adalah sebagai satu kepercayaan dan peluang untuk menyebarluaskan pengalaman saya, bukan saja membuat penyelidikan di peringkat antarabangsa, tetapi juga membuat pengajaran syarahan umum di universiti-universiti di Amerika Syarikat. Jadi alhamdulillah melalui pengajaran itu ada kadang-kadangnya soalan-soalan yang sangat menarik oleh pelajar-pelajar dan juga orang-orang ramai di sana yang sudah setentunya saya pasti tidak akan saya dapat apabila mengajar di Brunei Darussalam atau negara-negara majoriti berpenduduk Islam. Di antara sebagai satu contoh, ini adalah sebagai contoh-contoh. Ada soalan nantinya, kenapanya kalau if we enter masjid we have to take off our shoes, sedangkan di agama-agama lain agama mereka kalau solat ni kita ni mendengar di Brunei memang macam kurang adab orang tapi
apabila kita melihat konteks di negara luar, ada juga betulnya apabila mereka membandingkan. Jadi untuk menjawab soalan-soalan macam ini, inilah dikatakan salah satu rukun dalam sujud adalah salah satu perintah Allah Taala. Pasalnya mereka bukan orang yang Islam kan. Jadi terpaksalah menggunakan kaedah-kaedah dengan rasional, iaitu masjid ini kami gunakan untuk lantainya untuk sujud. Jadi kalau seandainya kasut-kasut ini dibawa masuk, jadi ia tidak akan menjaga kebersihan masjid dibandingkan dengan tempat-tempat ibadah lain. Jadi soalan-soalan macam ini adalah soalan-soalan yang sangat menarik dan di antara juga keunikannya adalah mengkongsikan tentang perkembangan negara Brunei Darussalam. Dan saya tekankan di sini, beruntunglah kita sebagai rakyat negara Brunei Darussalam kerana menikmati pendidikan percuma dari peringkat rendah sehingga ke peringkat PhD. Dan kalau kita melihat lagi di peringkat universiti ataupun beberapa peringkat di sekolah menengah, untuk beberapa sekolah bukan sahaja pelajar itu tidak membayar apapun kepada di dalam sesi pengajian, tapi diberikan allowance. Jadi ini di antara salah satu yang nikmat untuk melihat, dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang maju, mereka terpaksa membayar tax. Ini yuran di antara isu-isu yang terbesar di dalam pendidikan, perkembangan pendidikan. Jadi inilah di antara satu nikmat pendidikan percuma, perkhidmatan kesihatan yang percuma juga kita di antara satu isu yang perlu kita syukuri dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain. Jadi itulah di antara yang kita orang pengalaman yang alhamdulillah. Jadi Tuan Doktor dalam merupakan bukan saja pensyarah sepenuh masa, jadi beliau dapat mendedikasikan masa beliau untuk menerbitkan beberapa penulisan bertaraf antarabangsa, di samping juga aktif di dalam perkembangan dakwah di negara Brunei Darussalam dan juga antarabangsa dan serantau. Dan ingin kita ketahui juga mengenai dengan apa yang akan dipaparkan di skrin. Ya, secara ringkas forum beliau OK Quran. Ini tahun 2013 ni apabila saya aktif bergiat dengan Majlis Belia Brunei. Masa itu kita mahu belia-belia ini bergerak dan menghidupkan, mengimarahkan masjid. Jadi kami membuat, saya sebagai exco pendidikan masa itu tahun 2013 macam mana untuk bergerak, macam mana jadi kami membuat program Belia Cemerlang, kios Belia Brunei Cemerlang di Masjid As-Solihin, di Masjid As-Solihin dan beberapa tempat sebenarnya. Baik, dalam masa 2 minit mungkin ini kesempatan juga untuk berkongsi kata-kata motivasi yang boleh saja dijadikan inspirasi untuk kalangan anak muda kita ni. Kita ni melihat di Brunei ni tahap pendidikan anak muda memang pelbagai. Jadi setiap satuan ni cara approach kita ni berbeza. Mungkin ada kata-kata semangat yang sudah selama ini menjadi pendirian atau pegangan BIS kita sehingga BIS kita percaya. Bagaimana dengan Agus terlebih kali? Okey, bagi saya kepada belia-belia di luar sana, if sekiranya they are not excel well in academic, there is a lot of different way orang to pursue, orang to be successful, because definisi sukses ni seorang-seorang ada lain-lain. Dan semestinya we have to follow other people. Jadi saya sendiri academically not really doing well, but because of I want to prove to other people that I can be successful in my own way. Salah satu yang saya masa ni orang buat is mengambil sebanyak mungkin sertifikasi luar negara, seperti online ataupun yang kita boleh ambil yang jangka period 3 ke 6 bulan dari sananya juga. If sekiranya sudah ada that type of certification ataupun rekognisi skill itu ada, saya sarankan kepada belia-belia di luar sana untuk mencoba internship atau attachment di syarikat-syarikat yang orang bis orang boleh berikan kemahiran industrial level lah kirakan. Dan dari sana orang boleh membuat career path orang, insya-Allah. Dan untuk Dr. Helmi Bahiki, saya menyuruh kepada belia-belia di luar sana untuk mendalami ilmu pengetahuan dan melihat bidang-bidang yang ingin mereka ceburi. Dan kalau kita melihat sifat ilmu itu bukan sahaja meluas, tetapi ia mendalam. Jadilah pakar dalam bidang masing-masing, kerana
di antara wawasan Ketani 2030 untuk melahirkan masyarakat yang berpendidikan tinggi serta berkemahiran. Jadi Ketani mahu masyarakat menjadi masyarakat yang berkemahiran, bukan sahaja dapat membagi idea atau menyumbang idea kepada pembangunan negara, tetapi juga kepada di peringkat antarabangsa. Ini yang Ketani mahukan Brunei menjelang 2035. Itulah dia mesej yang telah pun disampaikan oleh pemenang-pemenang anugerah Hari Belia Kebangsaan bagi tahun 2022. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi hadir ke Rampai Pagi. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.